Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid-din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita teruskan, tengok sikit muka surat 9. Qauluhu wa ashhadu atta bihi li hadisi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma'i. Al-jazma itu yang terpotong, bukan tangan yang lasa, bukan. Al-jazma yang terpotong. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu walismu mushtaqun minas sumuwi wa huwal uluwu wallahi alamun lizzati al-wajibil wujudu ataupun al-wujudi, al-wajibil wujudu war-rahmani ar-rahimi sifatani musyabbahatani buniyata lil mubalaghah min rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu, aku mengarang. Walismu, dan bermula isim. Isim pada kata bismillah. Walismu mushtaqun, diistiqat, dipecah, minas sumuwi, daripada sumuwi. Apa maksud as-sumuwi? Wa huwa ay wa ma'nahu, makna sumuwi al-uluwu, tinggi. Sumuwi artinya tinggi. Jadi nama tu dia tinggi di atas zat. Kalau seseorang mari mengadap kita, kita tak kenal nama dia, kita tanya saing kita, siapa dia mari dah. Saing kita jawab, Khalik. Jadi sebelum kita dengar nama Khalik tu, kita hanya sila dalam hati kita tu satu jasad. Satu jasad ataupun satu zat. Seseorang yang datang menghadap kita. Bila kita tanya sama kita siapa dia? Khalik. Jadi Khalik tu meninggi. Dia duduk tinggi di atas zat.
Seolah-olah ia duduk tinggi lah. Dan nama Khalik tu dah ia duduk tinggi di atas zat. Jadi isim diistiqaqkan daripada as-sumuwi. Wahwa dan makna as-sumuwi al-uluwu, tinggi. Kemudian kalau kita nak berlaku di atas mazhab kufiyin, kita kena takdirkan mudah. Minas sumuwi, yakni min fi'li. Min fi'li sumuwi. Itu berlaku di atas mazhab Kufah. Yang mana asalnya ialah fi'il. Asalnya ialah fi'il. Kalau berlaku di atas mazhab Basrah, yang mana asal dia tu masdar. Masdar. Hak tu tak perlu takdir mudah lah. Minas sumuwi. Baik. Wallahu. Baca wallahu lah. Wallahu alamun lizzati. Alam, satu alam bagi zat. Allah tu satu nama bagi zat. Kalau di awal-awal mata Barzanji tu ia guna ismi. Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah. Aku mulakan imla' dengan nama zat yang maha tinggi. Maka murad dengan ismi zat tu ialah Allah. Wallahu alamun lizzati. Dan Allah alam, satu alam bagi zat. Zat al-wajibil wujudu. Zat yang mesti ada. Zat yang mesti ada. Zat Allah tu mesti ada. Iaitu zat yang tidak didahului oleh tak ada dan tidak dihubungi oleh tiada. Tidak dikapit oleh dua tak ada. Ada Allah tu dah tidak dikapit oleh dua tak ada. Tak ada depan, tak ada belakang. Artinya Allah Ta'ala itu sedia ada dan berkekalan adanya Allah, tak suk sampai bila-bila. Dalam tolong sikit. Ai allazi lam yasbiqhu adamun. Yang tidak didahului oleh tak ada dan tidak dihubungi oleh tak ada. Maka keluarlah dengan kata wajib. Wajib ada itu keluar mungkin ada. Seperti kita lah. Segala yang baharu tu mungkin ada. Zat Allah tu mesti ada. Zat baharu mungkin ada. Dan keluar juga mustahil. Mustahil ada. Misalnya syarikul bari. Rakai kursi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. War-Rahmanu Ar-Rahimu. Adam bermula Ar-Rahman. Ar-Rahimu sifatani. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua tu sifat. Sifatani, dua-dua tu sifat. Sifat musyabbahatani, yang diserupakan keduanya. Dua sifat yang diserupa. Yang diserupa dengan isim fa'il lah. Dalam yang tulis sikit. Qala al-muhasyi Asy-Syaikh Asy-Syarqawi, Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qauluhu sifatani musyabbahatani ay bismil fa'il. Yang ditashbih. Dua-dua tu ditashbih dengan isim fa'il. Diserupakan dengan isim fa'il. Tu sifat musyabbah.
Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Diserupa dari segi mana? Fil amali. Pada pihak beramal. Pada pihak beramal. Kalau gitu sifat musyabbahah ni ia ambil mana? Wasifatul musyabbahah. Dan bermula sifat musyabbahah. Hiyal masuratu, iaitu sifat yang ditempa. Ada al-masurah. Ia ditempa min fi'lin lazim. Daripada fi'il lazim. Min fi'lin lazim au ma fi hukmih, ataupun barang yang pada hukumnya hukum fi'il lazim. Untuk apa? Lidilalah. Sifat musyabbahah ni hak kita naknya dan lidilalah penting sekali. Lidilalah ala sabati wadawami. Menunjuk kepada tetap kejap ada ad-dawami dan berkekalan. Dunal hudusi, tidak menunjuk akan hudus. Ia tidak menunjuk kepada hudus. Ia hanya menunjuk as-sabat wad dawam. Artinya sifat musyabbahah ni kita reti daripadanya kejap dan berkekalan. Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman. Kejapnya dan berkekalannya. Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahim. Ada berkekalannya dan bersifat dengan Rahim. Baik. Jadi hudus hudus tidak menunjuk. Tidak menunjuk. Kita tak reti hudus daripada sifat musyabbahah. Berbeza dengan fi'il. Kalau fi'il kita reti hudus. Masuklah. Baik. Sifatani musyabbahatani, dua sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Buniyata, yang dibinakan keduanya lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Yang mubalaghah tu ada dua ke? Mubalaghah nahwiyah dengan mubalaghah bayaniyah. Tapi murad mubalaghah di sini ialah mubalaghah nahwiyah. Dengan makna banyak. Baik. Lepas tu dia mubalaghah tu ia ada dua pula. Ada kala mubalaghah dengan maddah. Lepas tu ada kalanya mubalaghah dengan sirah. Dengan sirah. Murad di sini ialah mubalaghah dengan maddah, dengan huruf tu. Dengan huruf ditambah ke huruf. Bukan dengan sirah. Baik. Kerana Ar-Rahman Ar-Rahim tu ia bukan sirah mubalaghah sebenarnya. Ia bukan sirah mubalaghah. Cuma ia jadi mubalaghah tu dengan maddah. Dengan ditambah ke huruf. Baik, buniyata lil mubalaghah. Kalau gitu kita terjemah mana? Kasratur rahmah. Banyak rahmat. Ar-Rahman banyak rahmat. Ataupun dengan logat yang moden, yang baru dipanggil maha. Maha boros. Ar-Rahman Tuhan yang bersifat dengan Rahman, yang maha boros. Banyak beri rahmat. Baik. Min rahimah, daripada rahimah. Habis. Ai min masdarihi. Dalai tu sikit tu qauluhu min rahimah. Bawah. Min rahimah ai min masdarihi. Ya qauluhu min rahimah tu ada dua. Ai min masdarihi, daripada masdar rahimah. Wa huwa ar-ruhmi bidammir ra. La ar-rahmah, bukan ambil daripada rahmah. Bukan ambil daripada rahmah. Kerana rahmah tu
li'annaha masdaru mazidin. Kerana rahmat tu ialah masdar bagi fi'il mazid. Sedangkan mengikut kaedah wal istiqaqu yakunu minal mujarrad. Sedangkan istiqaq tu adalah ia daripada fi'il mujarrad. Habis. Wa innama kunna min masdarihi. Apa takdim masdarihi? Binaan ala sahihi min anna listiqaqa minal masadir. Berlaku di atas mazhab Basrah dah. Baik. Kemudian katanya alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, al-mutafaddili al-wahhabi al-mursyidi litahriri tanqihil lubab. Segala puji bagi Allah. Apa makna puji? Huwa lughatan. Makna puji pada logat as-sana'u. As-sana'u. Sebut. Dia sebut akan kebaikan. Dia as-sana. Sebut akan kebaikan bil lisanin, dengan lidah. Sebut dengan lidah. Sebut kebaikan dengan lidah. Alal jamili likhtiyari. Apa sebut? Kenapa sebut kebaikan? Alal jamili, kerana sifat yang elok. Kerana sifat yang elok yang bahasa ikhtiari. Ni nak mengeluarkan sifat yang elok yang bahasa ittirari. Tu dia tak panggil puji. Jadi puji-puji ni kerana sifat yang elok yang bahasa ikhtiari. Zuhud ataupun boroh, rajin, baik hati, tu dia panggil sifat yang elok. Sebut teh, dia sebut dengan kebajikan, dengan lidah. Sebut tu dengan lidah. Alal jamilil ikhtiyari, kerana sifat yang elok yang bahasa ikhtiari. Ala jihatit tabjili. Sebut tu serta. Ala dengan makna ma'a. Sebut kebajikan tu serta pihak membesarkan. Serta membesarkan lah. Sebut kebajikan tu serta membesarkan. Adapun sebut kebajikan serta mengejek-ngejek, tu tak panggil puji. Juruh demo. Tu bukan nak besar pun, nak ngangin. Juruh. Demo ni orang pemurah, padahal dia kedeku. Tu sini lagu tu. Dan walaupun sebut dia tu elok dah tu. Elok dah tu, sifat yang elok dah tu, yang bahasa ikhtiari. Tapi serta mengajak-ngajak. Dia panggil ala jihati listihza was sukhriyah. Tu ia tidak dikatakan apa dia alhamdu. Tak panggil alhamdu lagu tu. Jadi hamdu ni sebut dengan kebajikan kerana sifat yang elok yang bahasa ikhtiari. Yang bahasa ikhtiari serta membesarkan. Jadi ala jihati tabghi tu ia takluk pada kata as-sana lah. As-sana tu ma'a jihati tabgil. Di sini ia ada muskil sikit lah. Bila dia ta'arif puji dengan kata alal jamili. Dalam ta'arif tu ia ada ibarat alal jamilil ikhtiyari.
Sebut kebajikan kerana sifat yang elok yang bahasa ikhtiari. Kalau gitu kita tak boleh puji Tuhan. Moga sifat Tuhan bukan sifat yang ikhtiari. Nah. Dalam yang tolong sikit lah. Murad dengan ikhtiari di sini ai haqiqatan au hukman. Yang bahasa ikhtiari sengoti ataupun pada hukum yo. Hakikatnya bukan ikhtiari. Pada hukumnya ikhtiari. Kalau gitu bila tafsir gitu gak fayashmalu maka melengkapi alhamda. Ya kita tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nak alhamda. Fayashmalu alhamda ala sifatillah. Maka melengkapi apa dia? Puji akan sifat Allah. Puji sifat Allah, sifat zatiyah. Murad sifat Allah sini sifat zatiyah. Sifatillah az-zatiyah. Kal ilmi, yalah dah wal qudrati. Pada hakikatnya sifat ilmu, kudrat, iradat tu bukan sifat ikhtiari. Bukan sifat ikhtiari, cuma pada hukum. Fa innaha sifatillah fi hukmil af'ali al-ikhtiyariyah. Diserupakan dengan segala perbuatan yang bahasa ikhtiari. Pihak mana? Min haisu daripada sekira-kira keadaannya, keadaan sifat Allah tu apa dia? Yang sya'u anha zalikal af'alu al-ikhtiyariyah. Terbit daripadanya, daripada sifat Allah itu terjadilah. Terjadi daripada sifat Allah Ta'ala itu bukan oleh segala perbuatan ikhtiari. Jadi makhluk dapat melakukan perbuatan yang ikhtiariah tu dia jadi daripada dia panggil kudrat Allah yang memberi kesah. Allah yang memberi bekah. Yang mengadakan perbuatan ikhtiari itu pada makhluk. Kalau gitu sifat Tuhan tu pada hukum apa dia? Al-af'al al-ikhtiyariyah. Kerana terjadi daripada sifat Allah itu oleh segala perbuatan yang bahasa ikhtiari. Itu dia panggil ikhtiari pada hukum, bukan pada hakikat pun. Habis. Kemudian tu bit luar wala yakunu. Dan tidak adalah puji itu. Wala yakunu ay alhamdu. Haqiqatan pada hakikatnya dan pada diri perkaranya illa lillah. Malaikatnya bagi Allah. Bagi Allah. Itu dia. Kerana Allah lah yang mengadakan akan segala perbuatan hamba dia. Kalau gitu puji itu kembali pada Allah lah. Baik. Ni ia panggil huraian menurut mazhab Ahlus Sunnah. Menurut mazhab Ahlus Sunnah yang berpegang bahawasanya segala perbuatan itu makhluk bagi Allah. Segala perbuatan makhluk tu ialah makhlukatun lillah. Merupakan makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku di atas mazhab tu tidak ada puji pada hakikatnya dan pada diri perkara tu illa lillah. Malaikatnya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Selesai situ. Al-mutafaddili. Alhamdulillahi al-mutafaddili. Itu sifat bagi Allah lah.
Na'tun li lafzil jalalah. Sifat bagi lafaz jalalah. Baik. Alhamdulillahil mutafaddili. Segala puji bagi Allah al-mutafaddili. Yang mengunia Allah. Yang mengunia Allah alaina, ke atas kami. Yang mengunia Allah alaina, ke atas kami, bini'amihi, dengan segala nikmatnya. Alaina ay ma'syarul muslimin lah. Yang mengkurniakan ke atas kami sekalian orang Islam ni. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Al-Wahhabi, yang banyak memberi. Yang banyak memberi. Tu Wahhab tu sirah dia. Dah sirah mubalarah tu. Atas wazan fa'al. Berbeza dengan Ar-Rahman saning. Ar-Rahman tu ia bukan mubalarah dengan sirah, ia panggil mubalarah dengan maddah. Adapun Wahhab, Wahhab ni sirah. Dan ia panggil mubalarah dengan sirah, ia panggil. Baik. Artinya kasiril ata, yang banyak memberi. Al-Wahhab laha, laha klik pada an-ni'am. Yang banyak memberi akan segala nikmat. Akan segala nikmat. Takluk pada kata Al-Wahhab. Al-Mursyidi, Al-Mursyidi, yang menunjuk ia Allah. Yang menunjuk ia Allah. Jadi Al-Mursyidi ni ia masuk dalam Asmaul Husna ke? Hak dalam 99 tak ada dah. Tak ada. Tengok dalam sikit. Qauluhu al-mursyidi qala al-munawi tatabba'tul kutubah. Aku telah memeriksa akan segala kitab. Falam ajid, maka aku tak mendapati al-mursyidah, akan mursyid itu min asma'ihi ta'ala. Aku tak dapati kitab menyatakan al-mursyid itu ialah setengah daripada nama Allah Ta'ala. Bahkan al-warid, yang datang daripada hadisnya dah, fi asma'ihil husna tu ar-rasyid. Dalam asma'ul husna tu ar-rasyid, bukan al-mursyid. Tengok dah, beringat berhati-hatinya ulama. Mursyid tak ada dah dalam kitab aku cari, tak ada yang menyatakan al-mursyid itu setengah daripada asma'illah Ta'ala. Intaha dah al-munawi bil makna wa yujabu, dan dijawab dah untuk bagi pihak Syekhul Islam dah, Syekh Syarqawi tolong jawab bi annahu jaring, bahwasanya Syekhul Islam ini jaring dah berlaku ia ala tariqatil al-Ghazali, berlaku di atas mazhab Imam Ghazali. Mazhab Imam Ghazali ni boleh kita buat nama Tuhan. Mudah-mudah kekek mudah-mudah dah. Boleh kita buat nama Tuhan walaupun tidak ada hadis. Tidak ada waris ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Maka boleh kita buat nama sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, boleh. Boleh kita letak nama Tuhan walaupun tidak ada waris. Asalkan nama tu menunjuk kepada kesempurnaan. Boleh. Ada pun setengah pendapat mengatakan nama Tuhan itu tauqif. Tauqifi. Kita kena terima ajaran daripada syarak. Baik. Adapun mazhab Imam Ghazali al-muktafi, yang memadai ia Imam Ghazali biwurudil maddah,
Dengan datang maddah pun tak apa dah. Datang maddah. Moga dalam hadis maddah ra shin da tu ada. Ar-Rashid ada. Kalau gitu bila ada ra shin da, kita buat isim fa'il tak apa, al-mursyidu ko. Al-mursyidu arsyada yursyidu al-mursyidu. Jadi di sisi Imam Ghazali yang mada dengan datang hadis bawa maddah pun tak apa dah. Cukup dah. Wa kaza qauluhu al-mutafaddil. Demikianlah wa kaza ay wa mislul mursyid. Wa kaza ay mislul mursyid qauluhu al-mutafaddil. Baik. Selesai situ. Al-mursyidi, segala puji bagi Allah yang menunjuk ia. Yang menunjuk ia Allah tu litahriri. Tahrir ni kita kena pakai makna masdari ni. Bukan alam sini. Yang menunjuk untuk membersihkan. Kalau makna masdari kita kena terjemuh lah. Kalau isi alai ya tak perlu terjemuh dah. Sebab ia nama. Cuma nak terjemuh, nak huram mengikut asal logat tu boleh. Tak isi alai. Di sini bukan nak ayat tahrir ni mata tahrir ni dak, bukan. Bukan nama kitab tu dak. Tahrir ni dengan makna masdari. Li tahriri yakni menunjuk ia Allah bagi membersihkan kitab tangkihil lubab. Tangkih tu alai dah. Nama bagi mukhtasar bagi Abi Zur'ah al-Iraqi. Tangkih al-lubab pun alam juga. Membersihkan kitab tangkihil lubab. Membersihkan kitab tangkihil lubab. Allah yang menunjukkan bagi membersihkan kitab tangkihil lubab. Kemudian syarah kita dia tambah sikit lagi. Wali ghairihi. Wali ghairihi. Dan menunjuk juga bagi yang lainnya. Bagi yang lainnya. Lain ke apa? Lain daripada tahrir. Lain daripada membersihkan. Baik. Di antaranya ke apa? Di antaranya menerangkan murad. Menerangkan murad. Lepas tu lagi mentahqiqkan masail. Hak lepas dah. Wa yubayyinu muradahu. Wa yuhaqqiqu masailahu. Wa yuharriru dalailahu. Ada. Baik. Muka surat apa? Muka surat 12 tu. Yahullu alfazahu wa yubayyinu muradahu. Semua tu ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan menunjuk sini bukan khas tahrir saja dak. Bukan menunjuk kepada membersihkan saja dak lah. Bahkan menunjuk kepada tahqiq, kepada tabyin. Habis. Wa li ghairihi li ghairi tahrir. Setengah guru ia domeh ho pada li ghairihi tu ia kembali kepada tangkih. Setengah guru lah, tapi kita tak ada apa nak zahir mana. Tak apa jelas mana situ. Li ghairihi tu kelip pada li ghairi at-tahrir. Li ghairi tahrir. Baik. Cuba tengok dalam sikit. Qauluhu li tahriri tankihil lubab. At-tahrir fi kalamihi bil makna al-masdari. Tak apa dah. Dengan makna masdar. Ayat tahzib. Maknanya membersihkanlah tahzib. Bi khilafi tankihil lubab. Menyalahi lafaz tankihil lubab.
fa innahu bil makna al-alami. Tu alam, isi alam. Qauluhu wa li ghairihi, asyara bihi, asyara syarah bihi ila anna fil matni tu iktifaan. Anna fil matni tu iktifaan. Dipanggil min babil iktifa, dipanggil. Min babil iktifa. Wa inna maqtasara, dan hanya menyipang ia asyarah ala ma zakarahu mura'atan lisajak. Kerana nak ra'i sajak. Kerana nak ra'i sajak. Kalau gitu kita nak baca sajak. Alhamdulillahil mutafaddilil wahhab. Ada kena bukti situ. Lepas tu al-mursyidi li tahriri tankihil lubab. Tu sajak dia panggil. Sama-sama di hujung diakhiri dengan ba. Baik. Jadi kalau dia sebut wali ghairihi tak jadi sajak. Wa al-mursyidi li tahriri tankihil lubabi wali ghairihi. Tak jadi sajak. Jadi ia buai wali ghairihi tu, min babil iktifak. Tapi walaupun buai pun ia tambahlah syarah. Cuma dalam mata tahrir setakat tu ya. Tankihul lubab. Kat tu ya. Jadi dia tak sebut tu min babil iktifak. Min babil iktifak. Tu dia. Dan kerana dia nak ra'i sajak dia panggil. Ra'i sajak. Habis. Kemudian katanya wabtada'tu bil basmalati. Dan mulai aku akan mati lah. Mati tahrir. Aku mulai akan mati tahrir bil basmalati. Yakni bi musamma al basmalah. Dengan musamma bagi basmalah. Bukan dia mula dengan lafaz basmalah. Dia mula dengan musamma. Musamma bagi basmalah. Basmalah tu isim. Maka musamma dia tu bismillahirrahmanirrahim. Tu musamma dia. Jadi dia mula dengan musamma. Bukan mula dengan isim. Baik. Dan mulai aku akan mati tahrir ni dengan basmalah. Dengan musamma bagi basmalah. Iaitu bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian bilhamdalah. Ai bi musamma alhamdalah. Kemudian aku mula pula dengan musamma bagi alhamdalah. Iaitu alhamdulillahi almutafaddili sampai akhirlah. Baik. Kenapa dua-dua? Mulai dua-dua dengan basmalah dan hamdalah jam'an. Kerana menghimpun. Kerana himpun bainal ibtida'aini. Di antara dua mulai. Dua mulai. Nak himpun di antara dua mulai. Mana? Al-ibtida'i al-haqiqi. Badal apa? Yang pertamanya ibtida' hakiki. Mulai hakiki panggil. Lepas tu yang keduanya walibtida'i al-idhafi. Dan yang keduanya dia panggil ibtida' idhafi. Jadi ibtida' tu ya ada dua. Ya ada ibtida' hakiki, panggil mulai hakiki. Mulai hakiki ni iaitu malam yataqaddam alaihi syai'un aslan. Tu makna dia. Apa makna ibtida' al-hakiki? Wa huwa malam yataqaddam alaihi syai'un aslan. Barang yang tidak mendahului atasnya oleh sesuatu sama sekali. Tidak didahului oleh sesuatu sama sekali. Sebagaimana bismillah dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah itu tidak didahului oleh sesuatu sama sekali. Berbeza dengan alhamdulillah.
Alhamdulillah dia panggil mulai juga. Tapi mulai idhafi. Mulai idhafi. Kerana didahului oleh bismillah. Jadi hak hakikinya nu bismillah nu. Mulai dengan bismillah tu hak hakiki. Dan mulai dengan mulai dengan alhamdulillah tu ia panggil ibtida idhafi. Ibtida idhafi. Baik. Waqtidaan atas pada kata jam'an. Waqtidaan ai wabtada'tu bil basmalah summa bil hamdalah tu iqtidaan kerana mengikut. Kerana mengikut. Ikut bil kitabil aziz. Yang ni Qur'an. Kerana ikut Qur'an. Kerana ikut susunan Qur'an. Dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala mula dengan bismillah dulu. Kemudian dimulai kali kedua dengan alhamdulillah. Maka kerana menurut Quran tu aku mengarai mata pun aku mulai dengan bismillah juga. Pada mula-mulanya. Kemudian aku mulai dengan alhamdulillah. Dipanggil iktidak dia panggil. Wa amalan dan kerana beramal. Kerana beramal bi khabari. Kalau baca khabari tu ya jadi mudhaf. Ya jadi mudhaf. Dipanggil idhafat kepada jumlah dia panggil. Khabari idhafat kepada jumlah. Patut idhafat khabari kepada kulli tu dipanggil idhafat lil bayan. Idhafat lil bayan. Khabar tu dia panggil umum. Kulli tu dipanggil khusus, akhas dipanggil. Idhafat lil bayan ni ialah idhafat al-a'ammi ilal akhassi. Tu makna idhafat al-bayan. Ia beza dengan idhafat bayaniyah. Idhafat bayaniyah ni ialah mudhafu ilaih, menerangkan, menjelaskan mudhaf. Tu makna idhafat bayaniyah. Adapun idhafat lil bayan ialah idhafat al-a'ammi ilal akhassi. Maka di sini dikatakan idhafat lil bayan. Yang mana khabar tu umum. Kullu amrin zibalin tu khas dipanggil. Khas. Baik. Tu kalau kita nak baca tanpa tanwin lah. Bi khabari. Baca dengan idhafat. Kalau nak baca dengan tanwin pun boleh. Bi khabarin. Tak ada masalah. Bi khabarin. Maka kullu amrin tu ya jadi bada. Ya jadi bada. Maka kalau kita temu tempat lain pun begitulah huraian dia. Dua wajah. Bi khabari ataupun bi khabarin. Kalau baca khabari dia panggil idhafat. Dan nama idhafat di sini dia panggil idhafat lil bayan. Apa maksud idhafat lil bayan? Iaitu idhafat al-a'ammi ilal akhassi. Beza dengan idhafat bayaniyah. Habis. Dan beramal dengan khabar. Dengan khabar kullu amrin mubtada. Bermula tiap-tiap pekerjaan. Pekerjaan mana? Sifat. Zibalin. Dia sifat bagi amrin. Tiap-tiap pekerjaan yang mulia. Yang mulia. Yang dipentingkan pada syarak. Yang dipentingkan pada syarak. La yubda'u. Ini sifat yang kedua bagi amrin. Amrin yang mulia. Yang dipentingkan pada syarak. La yubda'u. Yang tidak dimulai. Yang tidak dimulai. Fihi padanya pada amrin. Bi bismillahirrahmanirrahim. Jumlah khabarnya fahuwa aqta. Fahuwa aqta tu khabar bagi kullu. Kullu tu mubtada. Fahuwa aqta. Maka iaitu
Pekerjaan tu aqta. Ya asal aqta ni yang terpotong ekor. Yang terpotong ekor. Tapi di sini ya jadi kinayah lah. Kinayah. Kurang berkat. Kurang berkat. Walaupun pada hissi. Pada zahirnya nampak sempurna. Tapi pada maknawinya kurang. Kurang berkat. Supaya makan nasi tak baca bismillah lah. Pada zahir sempurna lah. Kalau makan 2 pinggir kenyang molek. Kenyang. Tapi kurang berkat. Tu dia. Ni pun samalah. Kalau mengarang tu sempurna molek pada zahir. Tak ucap bismillah sempurna. Tapi pada maknanya kurang berkat. Tak ada berkat. Kerana mengarang ni setengah daripada ia dipentingkan pada syarak. Baik. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta. Cuma fa tu dia panggil fa. Dia panggil fa yang menyertai khabar. Yang menyertai khabar. Kerana apa? Ya ada fa tu kerana gapo? Kerana mubtada umum dah. Kerana mubtada umum kullu tu. Kerana ada lafaz kullu tu, maka didatangkan disertai fa. Khabar tu disertakan dengan fa. Kerana mubtada tu umum. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa. Boleh gitulah. Fahuwa aqta. Depan dia akan royak pula tu. Tapi depan dia tidak sakut paut dengan mubtada ke? Tak ada dah lah. Tak dulu. Fahuwa aqta tak ada dah. Tak apa. Baik. Fahuwa aqta. Wa fi riwayatin. Dan sabit pada satu riwayat yang lain. Ni dia panggil atah bagi mahzuh ni. Wa fi riwayatin. Ai hazihi riwayatun. Ini satu riwayat. Wa fi riwayatin. Dan pada satu riwayat yang lain pula. Bilhamdulillah. Bukan bismillah. Dengan alhamdulillah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa hassanahu ibn Salah. Wa ghairuhu juga. Wa qad basattu. Dan sesungguhnya aku telah memanjangkan akan perbincangan al-kalama fi ghairi hadzal kitabi. Pada lain daripada kitab ini, berbicara tu alal hamdi wal madhi wasyukri. Dalam kitab lain aku bicara hamdi, madhi wasyukri. Lepas tu apa kaitan wan nisbati bainahuma.
Tapi 3 situ kan. Alhamdi wal madhi wasyukri wan nisbati bainaha dan wa fi nusqatin bainaha. Bainaha ay bainas salasah. Nusqah tu bainihima ke bainaha? Bainahuma ke bainaha? Bainahuma. Wa fi nusqatin bainaha. Bainas salasah. Habis. Selesai situ. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Dan bermula selawat. Selawat wahya minallahi, selawat tu minallahi rahmatun, rahmat. Rahmat yang disertai dengan membesarlah. Wa minal malaikati, kalau terbit daripada malaikat, istighfarun, istighfar. Wa minal adamiyina, dan kalau terbit daripada anak cucu Adam, ay wa ghairihim, ay wa ghairihim minal jinni wal bahaim. Begitu juga daripada jin dan segala binatang. Tadarru'un, dia panggil tadarru'. Tadarru', merendahkan diri. Dia panggil talabul maghfirah ma'a ibtihali wa khudu'in. Itu tadarru'. Ai talabul maghfirah, talabul maghfirah ma'a ibtihalin wa khudu'in. Tadarru'. Wa du'aun, dia panggil atas di atas khah tu. Doa tu. Baik. Tadarru' tu ya am. Am. Dalai tolong tu. Min atfil ammi alal khassi. Lianna tadarru'a du'aun ma'abtihalin wa khudu'in. Menghinakan diri. Ittihal ni menghinakan diri. Ma'abtihalin wa khudu'in. Tadarru'. Ia lebih umum daripada doa. Baik. Lepas tu naik atas sikit ya. Qauluhu wa minal adamiyyin al-aula. Yang terlebih aulanya bagi syarah tu ia nak tambah lagi wa min ghairihima. Wa min ghairihima wa minal adamiyina wa min ghairihima. Aulanya kata gitu. Sebab apa? Lisyumulihi lisyumulihi lil jinni wal hayawanati. Melekat pejing dan haiwan. Ada pun pepejar dan sebuah batu, ada pasir, dan motor tu berselawat ada Nabi. Wa ammal jamadatu fawaroda annaha sallamat alaihi. Adapun jamadat, maka datang hadis bahawasanya jamadat itu ucap salam ke atas Nabi. Walam yarid annaha sallat. Tidak ada warid bahawasanya jamadat itu berselawat. Berselawat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu wa minal adamiyyin tadi, lepas tu minal jinni wal bahaim. Wa ghairihim minal jinni wal bahaim. Jamadat tak masuk. Sebab tidak ada warid. Tidak ada warid jamadat itu berselawat ke atas Rasulullah. Yang ada waridnya hanya taslim saja. Baik. Wassalamu bimakna taslim. Salam di sini hal keadaan salam
bimakna taslim. Mensejahterakan dah daripada kecelakaan. Tu at-taslim. Dah meselamatkan, dah mengamankan. Boleh kata belakalah nak terjemah tu. Dah mensejahterakan daripada kecelakaan. Jadi kenapa Syekh Zakaria Al-Ansari di sini as-salam dia tafsir dengan makna taslim. Di sini dia nak menolak waham. Nak menolak waham as-salam itu setengah daripada asma'illahi ta'ala. Takut yang faham lagu tu. Oh, as-salam ini nama Tuhan ni. Nama Tuhan tu ala sayyidina Muhammad. Takut wahai kat tu. Jadi as-salam di sini bukan nama Tuhan. Dah as-salam dengan makna taslim. Baik. Kalau nak catat sikit boleh. Tapi dalam pun ada dah sebenarnya. Dah cuma catat hak balik luar ni dipanggil sebagai khulasah. Fassara bizalika. Tanda catat pada kata bermakna taslim. Fassara bizalika, mentafsirkan oleh syarah kita ni bizalika ai bitaslim tu. Raddan, kerana nak menolak. Kerana nak menolak liman tawahama akan mereka yang waham ia annas-salama min asma'ihi ta'ala. Mereka yang wahai bahawasanya salam dalam mata tu ialah nama Tuhan. Jadi nak tolak begitu tu, maka syarah kita di sini dia tafsir as-salam dengan makna at-taslim. Yakni meselamatkan daripada kecelakaan. Allah Ta'ala mensejahterakan Nabi kita ni daripada kecelakaan. Tiap-tiap perkara yang dibencilah. Baik. Baik. Yang mana dua-dua tu khabar. Kainani ala sayyidina. Selawat dan salat itu kedua-duanya turun. Kedua-duanya ala sayyidina, di atas penghulu kita Muhammad nabiyina asyrafil anam. Selebih-lebih. Selebih-lebih al-anam. Muhammad nabiyina asyrafil anam. Jadi buat apa pengarang kita sini dia kata nabiyina, tak kata rasulina. Tengok dalil sikit. Qauluhu nabiyina ikhtara zalika ala rasul. Telah memilih ia asyarah. Memilih akan nabiyina lah. Ala rasul. Dia tak pilih rasul, tak kata rasulina. Li'annahu, kerana bahawasanya izastahaqqa du'a lahu, apabila berhak akan doa. Apabila ia berhak akan doa baginya, berhak tu bisa babi ittisafihi biwasfin nubuwah. Berhak berdoa untuk Nabi itu kerana Nabi kita bersifat dengan kenabian. Manakala Nabi kita bersifat dengan kenabian, Nabi berhak dapat doa daripada kita ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhak. Baik. Jadi fa bi wasfir risalah, maka dengan sebab Nabi bersifat dengan kerasulan itu aulalah. Aula. Habis. Wa asyrafi bi makna afdal. Asyraf dengan makna lebih afdal. Wal anami, sini boleh kita patut kita buat catatan sini sebagai nota. Moga banyak kita jumpa anam. Anam kadang-kadang orang tafsir manusia saja. Anam kadang-kadang guru kita tafsir sekalian makhluk. Jadi nampak macam anam ni banyak itlaq sebenarnya. Betul. Sini baru temu. Wal anami yutlaqu ala jami'il khalqi. Anam kadang-kadang diitlaq
Dah dengan makna jami'il khalqi. Ayil makhluqati. Sekalian makhluk. Fayashmalu al-jamadat lah. Dah. Makhluk di sini sama ada roh ke, tak ada roh ke, melengkapi jamadat, pepejal. Wa ala kulli zi ruhin. Dan di apa dia? Diitlaq juga dah ala kulli zi ruhin. Tiap-tiap yang mempunyai roh. Asal ada roh ya. Dan minal hayawanati. Daripada segala hayawanat. Yang masuk belakang tu hayawanat. Insan pun hayawanun natik juga. Asal ada roh lah mudah-mudah. Ada roh. Wa alal jinni wal insi. Ni kospek ni. Kok tadi umum. Jami'il makhluqat. Ada. Umum tu. Lepas tu itlaq yang kedua khusus sikit. Khusus sikit. Wa ala kulli zi ruhin. Lepas tu itlaq yang ketiga, spek sikit. Wa alal jinni wal insi. Itlaq yang keempat, ni spek benar. Wa alal insi faqat. Jadi al-anam ni ada 4 pengertian. Ada 4 pengertian. Falahu arba'atu ma'an. Maka bagi anam itu ada 4 pengertian. Wa kullu wahid. Dan tiap-tiap satu pengertian tu akhassu mimma qablah. Ya. Pengertian kedua lebih khusus daripada pengertian pertama. Pengertian yang ketiga lebih khusus daripada pengertian yang kedua. Pengertian yang keempat lebih khusus daripada pengertian yang ketiga. Wa ala alihi. Sikit lagi lah. Kita nak habis, nak buti di wa ba'du. Wa ala alihi. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Siapa dia? Wahum mu'minu bani Hashim wa banil Muttalib. Anak cucu sekalian yang beriman, anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib. Wa sahbihi dan sahabatnya. Sahabat ni huwa indasi bawaihi. Di sisi imam si bawah. Di sisi tuk si bawah. Ismu jam'in. Di sisi dia panggil isim jamak. Bukan jamak. Isim jamak. Tu di sisi si bawah. Si bawah ni zaman mana? Zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i. Tapi dia lebih tua 2 tahun. Lebih tua 2 tahun daripada Imam Syafi'i. Tua dia 2 tahun. Baik. Si bawah. Wa sahbihi huwa inda si bawah ismu jam'in. Apa maksud isim jamak? Ma laisa lahu mufradun. Ma laisa lahu mufradun min lafzih. Isim yang tidak ada mufrad daripada lafaz dia. Tidak ada mufrad. Beza dengan jamak. Jamak dia ada mufrad. Talibuna misalnya. Dia ada mufrad dia, talibun. Adapun sahbihi isim jamak. Apa mana mufrad dia? Tak ada. Moga isim jamak tak ada mufrad. Tapi ia menunjukkan ramai juga. Dan menunjukkan banyak. Tu dia. Cuma beza dengan jamak. Jamak menunjukkan banyak juga. Tapi ia panggil di atas jalan ataf. Apa? Di atas jalan ataf dia panggil. Contohnya kita kata ja'a al-muslimuna. Maka seolah-olah kita kata ja'a al-muslimu wal muslimu wal muslimu wal muslimu wal muslimu. Ada. Tu jamak tu. Ia menunjuk di atas ramai tapi dengan jalan ataf. Dengan jalan ataf. Tu jamak. Adapun isim jamak dia menunjuk di atas perhimpunan. Seperti kaum. Kaum. Rahtun. Ada. Jamaah. Ada. Kumpulan lah. Dia macam kumpulan. Menunjuk ramai tapi
dia panggil menunjuk di atas perhimpunan sore-sore. Perhimpunan sore-sore. Tapi bukan jalan atas. Jalan atas tu idah jamak. Tu beza lebih kurang lah. Cuma nak uji ada lebih itu lagi, kita kena masuk dalam ilmu dia. Ilmu dia. Di antaranya ia perkara juga dalam ilmu nahwu. Isim jamak ni. Isim jamak, isim jenis. Wa sahbihi huwa 'inda sibawah. Ismu jam'in. Isim jamak li sahibin. Li sahibihi. Li sahibin tu pada nuskah ya. Wa fi nuskatin li sahibin. Kita kata li sahibihi. Tapi molek gitu tu. Ismu jam'in li sahibin. Isim jamak bagi sahib. Isim jamak bagi sahib. Bukan jamak. Bukan jamak bagi sahib. Isim jamak bagi sahib. Li sahibin. Kama fi nuskatin. Tapi sini li sahibihi. Tak apalah. Ya ada apa? Ya ada alasan tu. Apa dia sahbi tu isim jamak. Jadi si bawah tu ya ada alasan sebenar. Tengok dalam sikit. Ismu jam'in li sahibin. Li sahibihi. Ala mazhabi si bawah. Li'anna fa'lan. Kerana bahawasanya fa'lan. Kat sini sahban. Sahban. Tu wazan fa'lan. La yakunu jam'an li fa'ilin. Ia tak akan jadi jamak bagi sahib. Fa'ilin sini kat sahib lah. Atau wazan fa'il ialah sahib. Jadi sahbah tu ia tidak akan jadi jamak bagi sahib. Ia hanya isim jamak saja. Isim jamak bagi sahib. Qiyasan muttaridan. Sebagai qiyas yang muttaridan ialah awal bagi aglabi. Aglabi. Dia panggil qiyas muttarid. Yang muttarid bukan aglabi dak. Lagu itulah. Mana-mana isim atas wazan fa'lan ia tak jadi jamak bagi fa'il. Tu di sisi si bawah. Habis. Khilafan lil akhfash. Ialah menyalahi bagi Imam Akhfash. Baik, tengok luar. Bimakna sahibi itu bimakna sahibihi bimakna as-sahabi. Dengan makna as-sahabi. Bukan dengan makna apa dia? Mereka yang bergaul lama dengan kita dak lah. Mereka yang bersahabat lama dengan kita. Bukan. Ketika ni dengan makna as-sahabi. Siapa dia as-sahabi? Wa huwa manijtama'a. Mereka yang berhimpun. Mereka yang berhimpun mukminan hal keadaan beriman lah. Tak masuk Abu Jahal. Hal keadaan beriman. Dan mang tadi tu masuk belakang tu. Sama ada sabiyang. Walau sabiyang. Walau sabiyang wa a'ma. Tak kira. Sama ada kanak-kanak ataupun orang buta sekalipun. Sebab kata ijtama'ah. Dia tak kata wa man ra'ah. Sahabat-sahabat ni ialah mereka yang melihat Nabi. Tak masuk umum maktum. Umum maktum buta. Kalau gitu umum maktum tak anggap sahabat. Tak. Dia tak guna ra'ah, dia guna ijtama'ah. Kalau gitu orang buta boleh istimak dengan Nabi. Kanak-kanak pun istimak dengan Nabi. Walaupun kanak-kanak tersebut belum memayih lagi sekalipun. Umur 4 tahun, 5 tahun. Tu dia dah. Maka bila dia besar tu boleh dikatakan sahabat. Tu dia.
Boleh dikatakan sahabat. Mu'minan binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis. As-sadatil kiram. Siapa dia sahabat Nabi dia? As-sadatil kiram. Ketua-ketua yang mulia. Ya, ketua-ketua yang mulia. Sifatani ai huma. Dah huma sifatani liman zukirlah. Sifat bagi mereka yang tersebut mana? Keluarga dan sahabat. Keluarga dan sahabat tu ketua-ketua yang mulia. Tu siapa dah? Wa ba'du yu'ta biha lilintiqali min uslubin ila akhara. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekian lebih hari ni dah.